Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam salasah wa min shiqwati ibni Adam salasah. من سعادة بني آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقوة بني آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tanda bahagia satu orang manusia itu ada 3. Tanda sengsara ataupun tanda penat. Dalam syarah hadis ni dia kata syiqwah. Syiqwah ini sengsara, tak seronok, derita. Itu semua syiqwah. Syiqwah juga membawa maksud ta'ab, dia kata penat. Di antara tanda penat ataupun sengsara satu-satu manusia itu juga ada 3. Min sa'adati bani Adam, di antara tanda satu-satu orang manusia itu bahagia. Hidup dia happy. Hidup dia tak ada serabut. Ialah yang pertama al-mar'atu salihah. Dalam syarah hadis dia kata bukan sengaja, bukan kebetulan Nabi sebut al-mar'atu salihah itu nombor 1. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam purposely sebut al-mar'atu salihah itu nombor 1. Di antara tanda satu orang manusia itu bahagia, jiwa dia tenang, tenteram, hidup dia happy, ialah sekiranya dia ada isteri yang baik. Menyebut al-mar'atu salihah, isteri yang baik itu di nombor 1 itu bukan saja-saja. Kerana dia boleh jadi punca segala kerosot yang ada dalam dunia. Yang dikatakan al-mar'atu salihah, isteri yang baik itu apa dia? Dalam syarah hadis dia kata yang pertama, tengok pun rasa syok dah. Tengok pun rasa tenang dah. Dia ada satu isteri di rumah
yang dia pergi kerja, dia balik kerja penat, tengok muka bini itu hilang penat. Di antara yang dikatakan al-mar'atus salihah itu apa dia? Satu orang isteri yang pandai menjaga maruah dia, sama ada ketika di rumah ataupun di luar rumah. Mana-mana orang yang dapat isteri yang macam ni, dia bahagia. Siapa yang mendefinisikan kebahagiaan itu mendapat isteri yang baik? Siapa dia? Nabi SAW. Wal maskanus salih, di antara tanda bahagia manusia juga, dia ada rumah yang baik. Rumah yang baik ini di dalam setengah hadis sebut sebagai rumah yang luas. Rumah yang selesa duduk. Rumah yang paling-paling korang ada 4 bilik. Mak ayah 1 bilik, anak laki-laki 1 bilik, anak perempuan 1 bilik, dan ada 1 bilik tetamu. Dan paling-paling tidak ada 3 bilik. Mak ayah 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Kurang daripada 3 bilik mengundang masalah. Beberapa tahun dulu, polis Pulau Pinang pergi buat operasi dekat Dewan Seri Pinang punya kawasan tepi laut tu, Padang Kota. Pukul 2, pukul 3 pagi, polis pergi buat operasi, budak-budak penuh di situ. Bila tanya duduk di mana, mereka tunjuk, saya duduk sana, saya duduk sana, saya duduk sana. Pasal apa ada di sini? Pukul 2, pukul 3. Mereka jawab balik dekat polis yang buat operasi. Mereka kata, kami kalau duduk di rumah, kami nak duduk tang mana? Kami nak duduk tang mana? Bilik pun tak ada. Mak dengan ayah 1 bilik, kakak dengan adik perempuan 1 bilik. Kami nak duduk tang mana? Rupa-rupanya Islam sudah bagi tahu melalui hadis Nabi SAW, perlu di rumah ini ada privasi. Perlu di rumah ini ada anak laki-laki, ada kawasan dia, anak perempuan ada kawasan dia, supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Maka Nabi SAW kata, di antara tanda bahagia satu orang manusia itu ada rumah yang baik. Rumah yang baik adalah rumah yang luas dan mempunyai ruang yang cukup untuk penghuni dia duduk. Yang ketiga, di antara tanda bagus kehidupan satu orang manusia itu ialah wal markabus salih, ada kenderaan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenderaan yang baik bukan kenderaan mahal, tetapi kenderaan yang tidak beri masalah kepada tuan punya dia. Di antara tanda sengsara ataupun di antara tanda penat satu orang manusia, Nabi SAW kata ada 3. Yang pertama, al-mar'atus su', bini dia di rumah bagi masalah dekat dia. Nasib dia malang, dia ada bini di rumah, kaki beletiak. Oh, tuan-tuan, orang laki-laki ni paling dia tak suka apa dia? Bini beletiak. Dia tak suka. Bini dia tegung anak, tegung sekali sudahlah. Lagu duk ulang, lagu duk ulang, lagu duk ulang. Bukan anak tu stres, pak dia stres sama. Pak kata dekat bini ni, dia kata, bang sekali cukuplah, budak tu faham. Ulang lagi. Ulang lagi. Yang ni semua apa dia? Yang ni semua nak bakang hati. Malang bagi dia. Pasal di rumah dia, isteri dia karakter macam tu. Yang kedua, wal maskanus su', dia ada rumah, tapi rumah ni memang jadi masalah. Dengan rumah sempit, dengan rumah duduk di dalam neighborhood, di dalam kejiranan yang bermasalah. Balik kanan rumah ada 3 drug addict duduk dalam rumah tu. Balik depan rumah, Allahu Akbar, dia ditakdirkan tercampak duduk di kejiranan itu. Dan yang ketiga, menjadi punca masalah dan hilang bahagia dan penat kepada satu orang manusia itu ialah wal markabus su',
kenderaan yang memberi banyak masalah kepada dia. Awal bulan, aircon rosak. Baru 10 hari bulan, alternator rosak. Dia mai 15 hari bulan, belting putih. Dia mai dah 18 hari bulan, bateri kong. Ada saja benda yang nak bagi jadi serabut ni. Dah tukang, dah repair, kacau lagi. Dah tukang, dah repair, kacau lagi. Siapa kena, siapa tahu. Nabi SAW sudah bagi tahu benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada banyak hadis yang Nabi SAW nak cerita tentang tanda bahagia dan tanda serabut satu-satu orang manusia. Di antaranya dalam hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Atau kama qal, hadis itu kata Imam As-Suyuti dhaif. Maksud dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 4 tanda bahagia satu manusia. 1, zaujatuhu salihah. Sama juga, dia sebut isteri yang baik. Sangat penting, sangat signifikan, sangat important tuan-tuan, mendapat isteri yang baik ni. Kalau kita baca sebaliknya pula, orang perempuan juga perlu mendapat satu suami yang baik. Kalau suami baik, isteri baik, aman rumah tangga itu. Wa auladuhu abraran. Di antara tanda bahagia satu manusia ialah dia dapat anak yang abraran, anak yang baik-baik. 3 orang anak, 5 orang anak, 10 orang anak, semua bagus. Bukan bagus dari segi pencapaian dalam pelajaran sahaja, bagus akhlaknya. Hormat ibu bapa dan orang tua-tua. Dengar cakap taat Allah, taat Rasul dan taat kepada ibu bapa dia. Tidak ada yang lebih bahagia bagi orang tua-tua melainkan mendapat anak yang baik-baik. Wa khulata'uhu salihin. Dan juga dia ada kawan yang dia duk bergui bercampur hari-hari, dan mereka ini orang-orang yang salihin, orang yang baik-baik. Dia berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang tidak bawa dia ke jurang neraka, sebaliknya orang yang sentiasa mengajak dia kepada kebaikan. Kalau itu yang ada di keliling dia, dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wa yakuna rizquhu fi baladih. Dan Nabi kata tanda baik seorang manusia itu ialah apabila dia boleh mendapat rezeki daripada negeri sendiri. Dia dapat rezeki daripada negeri sendiri. Dia orang Malaysia, dia kerja di Malaysia. Rezeki dia dapat daripada hasil kerja di Malaysia. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita terpaksa jadi macam saudara-saudara kita di Indonesia yang terpaksa main negara kita untuk cari makan. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi. Tuan-tuan boleh bayang 10 tahun lagi. Kalau dengan trend yang ada hari ini, Kelang ada shutdown. Kelang 1 tutup, Kelang 2 tutup, Kelang 3 tutup. Semua orang yang duk kerja, satu Kelang ada 1,500 orang, satu Kelang ada 3,000 orang, satu Kelang ada 5,000 orang. Nak pergi kerja di mana mereka ni? Kelang tutup. Dengan umur sudah main 45, dengan anak tak lepas rumah lagi duk ada berapa, dia tak boleh duduk di rumah goyang kaki. Anak-anak semua nak bergantung kat dia. Dia nak pergi kerja di mana? Dengan tempat kerja tutup. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi, boleh bayang 10 tahun lagi, kita kena bawa beg, galah beg pergi kerja di Myanmar. Tuan-tuan boleh bayang tak 10 tahun lagi kita terpaksa bawa beg pergi nak menagih rezeki di Vietnam. Pasal hari ini kelang-kelang di Malaysia tutup, kelang di Penang tutup. Dia pergi Vietnam, dia pergi ke Myanmar, dia pergi ke India, dia pergi ke negara-negara lain. Pasal apa? Pasal kita sudah tidak memberi satu suasana yang kondusif kepada mereka untuk buka kelang di sini.
Adakah itu mustahil lagi 5 tahun kita jadi macam orang Indonesia yang duk kerja di sini? Mustahilkah 10 tahun lagi kita akan jadi macam Rohingya yang duk cari makan di sini? Kita mungkin kata kita tak apa dah, kita duduk dalam comfort zone, dalam zone yang selesa. Tonton tengok anak-anak kita di rumah. Berapa orang anak kita ada? Kalau anak-anak kita semua dah ada kerja, dah nampak comfortable, tonton tengok cucu kita. Ini semua generasi yang kena cari makan untuk nak kerja, untuk nak menyambung kelangsungan hidup. Kalau sekiranya keadaan dan trend yang ada hari ini berterusan, apa akan jadi kepada masa depan generasi anak cucu kita yang akan datang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu hidup bahagia di dalam dunia ini bukan isu main-main. Ini isu yang sangat serius, kerana itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan. Katalah kita ni jadi multimillionaire. Multimillionaire maksudnya bukan dalam bank ada 1 million. Bukan kata dalam tabung haji ada 2 million. Multimillionaire ni maksudnya kurang-kurang 100 juta kata. Kita ni bayangkan jadilah. Walaupun tak ada sungguh, bayangkan kita ada multimillion. Kita ni multimillionaire. Kita ada ratus juta dalam simpanan. Tuan-tuan bayangkan kereta yang menjadi idaman orang yang ada ratus juta ni. Kereta apa tuan-tuan? Dia bayangkan Ferrari. Dia bayangkan kereta Bugatti. Benar tak? Dia bayangkan kereta Bugatti. Dia bayangkan nak pakai kereta Porsche. Sebut begitu. Tak ada sebut Porsche. Kan? Masuk dalam Google, cek tengok dia punya pronunciation dia. Dia sebut, kita pun guna terkeluar. Ayat dia, Porsche. Dia sebut pun susah dah, belum kata nak beli lagi. Porsche. Orang yang ada ratus juta ni, dia tak tengok kereta Mercedes. Dia tak tengok BMW. Dia tak tengok Audi. Dia tak tengok Bentley pun dia tak tengok. Dia duk tengok Ferrari. Dia duk tengok Bugatti. Pasal apa? Masing-masing punya keinginan sesuai dengan masing-masing punya duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni. Ni nak cerita kata bahagia atas dunia ni. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni. Dia nak beli rumah. Dia bukan nak beli rumah di Tropicana, Kuala Lumpur. Dia bukan nak beli rumah di Damansara. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Tungku. Dia bukan nak beli rumah di Jalan Duta, di Taman Duta, KL. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Bandaraya. Tuan-tuan, ni tempat-tempat yang kita sebut ni, ada masa pergi Kuala Lumpur saja round. 2 kali kita round, kita boleh main tanya pasal apa ada orang kau ni. Ni, tempat yang kita sebut tadi ni. Bukit Tungku, Bukit Bandaraya, Bukit apa di Kuala Lumpur ni, kita lalu tengok, kita tani ke Istana Negara. Ini bukan istana tuan-tuan, ini rumah orang kaya yang ada ratus-ratus juta. Mereka duduk situ. Tapi orang yang lagi kaya daripada tu, dia nak cari rumah di mana? Dia nak cari rumah di France. Dia nak cari rumah di Malibu. Anda pernah dengar? Kita pernah dengar Pongsu 1000 dengan Pasiang Gebu. Ini Malibu, tuan-tuan. Satu kawasan di California, di Amerika, yang menjadi tempat selebriti dunia ada rumah di situ. Bila duit dia ada ratus juta, akal dia sudah nampak Malibu. Nak beli rumah di sana. Kita bercakap dalam kelompok kita di Kepala Batai ni, kita tak boleh bayang benda ni. Tapi tuan-tuan, di Malaysia ada orang kaya macam ni. Yang kaya dia ni sampai ke tahap nak beli rumah di Malibu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang-orang yang macam ni, yang kita sangka mereka bahagia ni. Mereka sembahyang subuh di Kepala Batai, mereka sembahyang maghrib di Masjidil Haram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pendek kata tidur malam sambil senyum, jaga pagi esok duduk senyum tak habis lagi. Punyalah kita duk nampak senangnya mereka ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh bayang tak dia bangkit-bangkit pagi esok, dia sakit. Ni yang ada rumah di Malibu ni, yang kereta yang dia pakai Bugatti ni,
Dia bangkit pagi esok, dia tak boleh nak bergerak turun katil. Dia sudah sakit. Tak sakit apa pun tak tahu. Sifatnya instan. Tiba-tiba sudah kena sakit. Yang sakit itu daripada sakit menjadi sicker, menjadi bertambah sakit, menjadi bertambah teruk, menjadi tenat. Yang finally dia realize, orang yang ada rumah besar di Malibu, orang yang ada kereta Bentley di depan rumah di Malaysia ni, bila dia jaga pagi, dia tak boleh nak bergerak kaki. Dia nak pergi pancong, dia duk nampak daripada katil dia nampak bilik ayam. Dia nak pergi tak boleh. Daripada sehari 2 hari, daripada 2 hari seminggu, daripada seminggu sebulan, sakit dia makin teruk. Sakit dia makin teruk. Dia akan sampai pada satu ketika, dia rasa semua hak ada kat dia ni useless. Pada masa tu kalau orang mai tanya dia, anak dia kata, ayah, jom kita pergi rehat di Malibu. Dia kata, Malibu kepala otak. Dia tak boleh dah. Dia tak mau dengar dah yang ni semua, tuan-tuan. Orang kata apa? Dia kata, the sick person has only one wish. Orang sakit ni, dia tak ada dah. Dia tak ada ingat nak beli rumah di sana, nak beli kereta ni, nak pergi makan angin. Dia tak ada dah. Orang sakit ni, dia cuma ada satu wish. Satu saja hak dia nak minta. Apa dia? Sihat. Nak minta sihat saja. Kalaulah sihat tu Allah boleh bagi dekat dia dengan tukar sebahagian daripada harta dia, dia sanggup. Kerana semua yang dia miliki useless, sudah tidak boleh guna lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan yang ada di dalam dunia kita pada hari ini. Pentingnya bila Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita bahagia, syukur alhamdulillah. Tak ada dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita tengok dengan mata kita. Menikah, daripada hari menikah. Pernikahan dia tu dipanggil wedding of the year. Mau ustaz mana boleh panggil mai, tolong baca doa untuk kenduri kahwin ni. Dia boleh petik mana ustaz dia mau. Mau dia ni, oh mau imam daripada Mekah mai untuk baca doa. Dia boleh, dia ada duit. Kita tengok, Masya Allah, kita kata kayanya dia ni. Wedding of the year. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang semua bagi ucapan dekat dia. Wish dia bahagia til jannah. Dulu bahagia sampai ke anak cucu. Lam yang style dia kata bahagia til jannah. Sampai ke syurga. Tuan-tuan, tak dan sampai syurga, tuan-tuan. Jadi sebaliknya. Wedding of the year, buat loan, pinjam bank untuk buat kenduri grand ni, bayar loan tak habis lagi, rumah tangga sudah berantakan. Kita tengok wedding dia, kita tak sangka nak jadi macam tu rumah tangga dia. Kita tengok family, kita nampak family ni ada duit. Anak-anak semua successful. Anak-anak semua berjaya. Dia sendiri habang kat kita, anak dia CEO company, gaji 250,000 sebulan. Tuan-tuan, kita 2,500. Tu pun makan lepas. Anak 4 orang, gaji 2,500. Alhamdulillah, lepas belajar. Dia gaji sebulan 250,000. CEO company besar. Anak dia engineer, bukan engineer di sini, engineer di Dubai. Anak dia accountant company, bukan company korporat, company kolong merat. Tuan-tuan, ni hak kita tahu. Maka kita pun sangka keluarga tu sudah tentu keluarga yang cukup bahagia. Tapi kita tak tahu hati mak dengan ayah dia. Betapa mak dengan ayah ni hari-hari makan air mata. Anak CEO gaji 250,000, tak berasa nak balik tengok dia. Anak yang kerja engineer di Dubai sentiasa sibuk, tak dan telefon pun dekat dia. Tuan-tuan, kita tak tahu derita dia. Yang kita nampak, dia ni anak-anak dia semua berjaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi, kita tak tahu, mata kasang tengok lain, ada rasa di dalam lain. Kita tengok ada orang rumah saja, Allahu Akbar. Dia beli rumah di kawasan yang paling murah 5 juta. Dia beli rumah 5 juta. Dia renovate
3.5 juta. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia panggil kita pergi baca doa masuk rumah. Kita masuk tengok dalam rumah dia. Allahu Akbar. Kita kata rumah ke, istana ke, syurga ke ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi yang kita tak nampak mata kita apa dia? Penghuni rumah tu tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Nak tidur kena telan ubat. Kalau tidak tak boleh tidur. Bahagia apakah yang ada dekat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam benda doa ada di depan mata kita. Yang mata kita tengok, kita sangka lain. Tapi hakikatnya lain. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yanzuru ahadukum ila man fawqah fil mal, walakin yanzuru ila man huwa dunah. Atau kama qala, hadis riwayat Ahmad. Hadis itu isnadnya sahih. Nabi SAW kata, janganlah kamu tengok orang-orang yang di atas kamu dari segi kekayaan. Jangan. Kita duk tengok dia, kita duk nak ligan jadi jangan tuan-tuan, jangan. Kita pada speed kita, pada kelajuan kita, kita jangan pergi beyond kemampuan kita. Nabi kata apa? Walakin yanzur ila man huwa dunah. Tengoklah orang yang bawah pada kita. Syukur kita kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah peringat dalam Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Itu imam selalu baca sembahyang jemaah rakaat kedua dan ditarik surah ni. Apa maksud dia? Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak-anak kamu, harta benda kamu merosakkan kamu daripada agama Allah. Jangan. Jangan sampai harta Allah bagi kat kita, dia merosakkan kita, dia merosakkan agama kita. Jangan sampai Allah bagi anak kat kita, anak itu menjadi punca kerosakan agama kita. Jangan. Wa may yaf'al zalik. Allah kata siapa yang buat macam tu, dia ada harta, dia pergi buat dengan cara tak betul. Dia ada anak, habis anak-anak dia. Duduk di Kuala Lumpur tuan-tuan, anak-anak clubbing. Duduk di Kuala Lumpur, ayah masjid, mak pun dengan pakai tutup aurat semua cantik. Anak clubbing. Anak dia clubbing. Kaki pergi kelab. Dia kata pula, panggil ustaz mengajar di rumah. Dia kata dekat ustaz yang main di rumah dia. Dia kata Allah, dia kata anak-anak duduk di KL ni kalau tak bagi mereka pergi clubbing susah, dia kata. Nampak? Kalau tak bagi mereka pergi clubbing, kawan-kawan mereka semua ada di situ. Kalau kita tahan tak bagi pergi pun susah. Tapi anak saya insya-Allah, dia kata dia pergi, dia minum fresh orange. Dia pergi abuan nak bercampur, nak bersembang dengan kawan-kawan saja dia balik. Tak pernah lagi dah, tak pernah dia balik mabuk. Tuan-tuan, membenarkan pi itu membuka pintu untuk nak jadi lingkup. Hari ini mungkin tak, seminggu mungkin tak, sebulan mungkin tak. Tuan-tuan, lepas daripada setahun, apa jadi kat budak ni? Benda seronok tuan-tuan. Benda seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab orang kata apa? Life is not about being rich, popular, highly educated. But life is about being real, humble, and kind. Orang putih. Nampak tuan? Itu yang kata orang Pala Batai. Kita baca orang putih, angguk sampai belaga lutut. Faham dia lebih daripada cakap Melayu ni. Apa dia kata? Life is not being rich, popular, or highly educated. Hidup ni, dia kata, bukan semata-mata kerana nak jadi kaya. Kalau hidup ni, matlamat kita nak kaya, itu saja matlamat kita, habis tuan-tuan.
membujung lalu melentang patah. Haram halal semua kita tak kisah. Kita nak kaya, kita nak lebih kaya daripada orang kaya yang kita kenal. Kalau itu matlamat kita, lingkup kita. Islam bukan larang umat Islam jadi kaya, tetapi jangan itu dijadikan matlamat kita. Dan hidup itu dia kata bukan kerana nak popular. Nak popular, suka populariti. Sampai jadi ustaz pun nak popular. Allahu Akbar. Artis popular cukuplah. Ustaz ni tak payah ligan populariti, tak payah. Lebih baik kita ni Allah kenal, penduduk langit kenal, daripada satu dunia ni kenal kita. Lebih baik kita pilih Allah kenal kita. Kalau itu matlamat kita, kita nak popular, kita nak populariti, jahanam kita. Mungkin kita punya starting cantik, tapi lama kelamaan kita tenggelam di dalam populariti. Kita tenggelam di dalam dunia yang glamorous. Akhirnya membinasakan kita. Hidup ni dia kata bukan sahaja nak target highly educated. Nak jadi orang yang berpendidikan tinggi. Bukan Islam larang kita belajar ilmu tinggi. Bukan. Tetapi jangan itu target kita. Tetapi hidup ni, orang putih kata apa? Life is about being real. Kita tidak berpura-pura. Kita tidak bermuka-muka. Kita tidak jadi orang lain yang bukan kita. Tak payah. Bahasa Arab dia sebut tasannu'. Sana'a maksudnya buat. Masna' maksudnya kelang, tempat buat barang. Tasannu' maksudnya buat-buat. Buat-buat. Ceramah buat-buat, teriak nak bagi buat-buat. Bukan main daripada dalam diri tak. Sengaja buat-buat. Saja buat-buat. Kita tak mau macam tu. Kita mau hidup ni real. Kita satu orang yang realistik. Kita tak mau hidup berpura-pura. Kita tak mau hidup bermuka-muka. Kita tak mau berlakon di dalam dunia ni. Kita adalah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hidup ni dia kata being humble. Biar kita rendah diri. Tentu nak sombong apa? Tentu kaya. Juta orang lebih kaya daripada kita. Tentu nak sombong apa? Tidak ada tempat untuk orang sombong di atas dunia ni. Dan yang pentingnya kita dalam hidup ini, kita ni kind, dia kata. Kind ni maksud dia apa? Baik hati. Kita dalam dunia ni kita satu orang yang tak ada busuk hati. Tak ada dengki orang. Tak ada nak khianat orang. Tak ada nak jealous, tak tentu punca dekat orang. Tak mahu yang tu semua. Kita jadi satu orang yang kind. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit, kita share. Kita tak mahu apa yang Allah bagi dekat kita membinasakan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 136. Muka surat 136. Baik, dia kata masalah utusan Nasrani dari negeri Yaman datang berbantah agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bulan 12 hari itu. Bulan 12 bulan 11. Bulan 11 hari itu kita baca cerita tentang satu rombongan orang Nasrani mai nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mai nak challenge Nabi. Mai nak cari pasal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khazin di dalam tafsirnya, telah berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya satu jamaah Nasrani, mereka utusan daripada negeri Najran di Yaman. Depa ni Nasrani daripada Yaman. Dia pemain nak jumpa Nabi SAW di Madinah. Datang kepada Nabi SAW di Madinah. Dan ada di dalam kalangan mereka itu kepalanya dan padri-padri besarnya. Hak mai ini bukan bawah-bawah. Ini padri besar. Mai ke Madinah nak jumpa Nabi SAW. Maka apabila telah datang berjumpa mereka dengan Nabi SAW,
Lalu terus ditanya mereka akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah hadis dia cerita kata, depa sampai di Madinah tu waktu asar. Nabi tengah sembahyang asar. Nabi tengah sembahyang asar. Depa masuk dalam masjid dan depa sembahyang. Cumanya Nabi sembahyang menghadap ke arah kiblat, ke arah barat, depa sembahyang menghadap ke arah timur. Macam tu. Tapi depa masuk dalam masjid, depa sembahyang. Bila habis saja selesai, kata mereka ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa macam engkau ya Muhammad? Jumpa Nabi, terus tanya Nabi macam tu, Muhammad macam mana? Engkau sebut Tuhan kami. Mereka kata, hang ni duk mengajak ni orang-orang Islam ni semua, hang ada sentuh Tuhan kami. Dia kata lagu tu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Nabi kata, siapa Tuhan apa yang aku sebut? Nabi kata, jawab mereka itu, Isa itu engkau katakan dia hamba Allah. Oh, mereka kata, Muhammad, kami dapat maklumat kata hang duk mengajak orang-orang Islam ni, hang duk bagi tahu kata Isa itu hamba Allah, dia manusia. Dia kata. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Nabi kata betul. Memang Isa itu manusia. Memang Isa itu hamba Allah. Dia kata. Ya, sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah. Maka kata Nasrani ini kepada Nabi, adakah seumpamanya? Oh, mereka kata kalau Isa itu lahir tanpa ada bapa, adakah manusia lain yang beranak mai tak ada bapa macam Isa? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Bahwasanya Isa di sisi Allah itu umpama Nabi Adam alaihi salam. Dalam Quran bagi tahu macam tu. Isa ni dia macam Adam lah. Isa beranak tak ada bapa. Adam bukan tak ada bapa, mak tak ada bapa, tak ada, Allah jadikan Adam. Kalau hang rasa Nabi Isa ni pelik, beranak mai tak ada bapa, maka dia dianggap sebagai Tuhan. Adam macam mana? Adam bapa tak ada, mak pun tak ada. Macam mana? Dan telah dijadikan daripada tanah. Adam itu Allah jadikan daripada tanah, tiada berbapa dan tiada beribu. Maka siapa-siapa yang mengakukan Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan orang dengan tiada ibu bapa, maka menjadikan tanpa bapa itu lagi senang pada Allah yang Maha Berkuasa. Kalau Isa ni jadi tak ada bapa tapi ada mak, Allah jadikan Adam mak tak ada, bapa tak ada, maknanya nak jadikan Isa ni lagi senang. Tak ada mak, dia cuma tak ada bapa, dia ada mak saja. Tak ada bapa, tak ada mak pun Tuhan boleh buat. Ini lagi senang. Itu hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa itu bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan dan tiada ia bersekutu dengan Tuhan seperti mana i'tikad kamu semua. Terus Nabi kata dekat Nasrani ini, hampa punya i'tikad itu salah. Allah Subhanahu wa taala pernah jadikan manusia sebelum Isa ini Adam, mak tak ada, bapa tak ada, Allah boleh bagi jadi. Ini Isa, dia cuma tak ada bapa, dia ada mak, tidak ada masalah bagi Allah. Maka dibohongkan oleh mereka itu akan firman Tuhan yang demikian itu. Dah Nabi baca ayat Quran tadi, surah Ali Imran ayat 59. Nabi baca tadi, mereka dengar, mereka tak boleh jawab, tapi tak mau pakai. Macam inilah yang doa ada pun. Berhujah, mati hujah, tapi tak mau pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata amaran daripada Tuhan ke atas utusan Nasrani itu. Allah bagi warning kepada mereka ni. Apakala telah dibantahi oleh utusan Nasrani itu akan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Ali Imran ayat 61. Turun pula ayat ni.
Tadi mereka kata Nabi Isa Tuhan. Pasal apa? Alasan mereka pasal Nabi Isa lahir tak ada bapa, kerana tu dia Tuhan. Nabi berhujah dengan mereka. Nabi kata Isa tak ada bapa saja. Adam bapa tak ada, mak tak ada. Allah boleh buat. Macam mana? Dan baca ayat Quran. Mereka dengar, mereka jam. Mereka tak boleh jawab, tapi tak mau pakai. Apa yang Nabi kata, ayat Quran yang turun, mereka tak mau pakai. Allah buat turun mai satu ayat lagi, Ali Imran ayat 61. Maka siapa datang berbantah dengan engkau wahai Muhammad tentang kes Nabi Isa, kemudian daripada datang kepadamu ilmu. Tuhan kata, kalau sekiranya ada orang mai duk nak kata Isa itu Tuhan, sedangkan engkau wahai Muhammad, engkau tahu kata Isa bukan Tuhan, Isa itu adalah manusia, bahawasanya Isa itu hamba Allah dan pesuruh Allah, maka kata olehmu kepada mereka yang tak percaya ni, mailah sekalian kamu, kami panggil anak cucu kami, kamu panggil anak cucu kamu, kami panggil isteri-isteri kami, kamu panggil isteri-isteri kamu, kemudian kita bermubahalah di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah tak mau terima, tak mau pakai, duk nak lawan lagi, duk nak kata hampa betul lagi, nak kata apa yang Nabi Muhammad bawa ni salah, Tuhan kata okey, tak ada jalan dah nak selesai kes ni, ajak mereka pergi satu tempat bermubahalah. Apa dia tuan-tuan yang kata bermubahalah ni? Perkataan al-mubahalah daripada root word dia al-bahlu, alif lam ba ha simpui lam, al-bahlu. Al-bahlu maksud dia apa? Al-bahlu maksud dia al-la'nu, maksud dia laknat. Panggil mereka pergi satu tempat, okey, hampa sumpah kata hampa betul, sat lagi kami sumpah kata kami betul, dan di hujung sumpah tu kita sebut kata, kalau sekiranya saya tak betul, Allah turun dah apa-apa laknat, binasakan saya. Okey, pergi lah ni, hang kata hang betul, aku kata aku betul, tak selesai masalah, kita bagi Allah jadi hakim. Pergi, nak pergi mana pun tak apa. Nak pergi di masjid pun boleh, nak pergi tengah padang boleh, nak pergi dewan orang ramai boleh, nak pergi balai raya boleh, nak pergi mana pun boleh. Pergi bersumpah. Hang kata Nabi Isa Tuhan, sumpah. Dengan nama Allah, kami kata Nabi Isa itu Tuhan dan kami betul, Muhammad salah. Nabi Muhammad kata dengan nama Allah, aku kata Isa itu ialah manusia, dia hamba Allah, dia Rasulullah. Aku betul, hampa salah. Pergi cakap macam tu. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Lepas itu tengok Allah akan tunjuk siapa betul, siapa salah. Itu yang dimaksudkan dengan mubahalah. Apabila pertelingkahan tidak ada penghujung, maka mubahalah itu adalah satu option yang boleh dibuat untuk nak menentukan siapa betul, siapa salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mubahalah ini yang pertama berlaku ialah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak Nasrani daripada Najran ini bermubahalah. Saat lagi di muka surat berikut dia akan cerita jadi tak jadi mubahalah ni. Bila Nabi cabar mereka, mereka terima tak cabaran tu? Kalau mereka terima, apa jadi kat mereka? Kalau mereka tak terima, pasal apa mereka tak terima? Saat kita nanti baca insya-Allah. Tapi itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Dia kata yang terlibat di dalam mubahalah itu ialah apa? Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, persoalannya dia kata apa? Anak cucu Nabi ini siapa dia? Tuan-tuan, satu jangan apa? Jangan duk keliru. Dia ada dua dalam Islam ni. Satu mubahalah dia panggil. Dua pihak tak dapat kata sepakat. A kata B salah, B kata A salah. Maka pi mubahalah, pi sumpah laknat. Dia ada satu lagi. Yang tu dia panggil li'an. Tuan-tuan pernah dengar li'an? Li'an ni apa? Li'an ni suami sudah tangkap red-handed isteri dia berzina. Dia pergi pejabat. Selalu dia duduk balik pejabat pukul 5, pukul 5.30, pukul 6 baru sampai. Hari itu dia berasa tak sedap badan macam mana ke apa. Pukul 12.30 dia balik. Dia balik sampai di rumah nampak ada kereta siapa? Tak kenal.
Dia masuk pergi, dia buka pintu, sengap saja. Pergi pintu bilik, buka-buka, bini tengah berzina. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, benda ni berlaku tak? Dalam masyarakat kita duduk-duduk lah ni, berlaku tak tuan-tuan? Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Balik-balik tengok. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tengah berzina. Terkejut, bangkit, kalang kabut apa-apa semua. Mana dia nak pergi cari 4 orang saksi? Dia seorang balik mai. Baru nak ambil telefon, sini bangkit cunggit lari dah. Jadi nak sabitkan kesalahan bini dia tak boleh. Sebab tak boleh nak buktikan benda ni. Tapi masalahnya, mata dia tengok. Perbuatan zina itu berlaku dan dia witness. Dia saksi melihat benda tu. Bila jadi macam ni, laki ni dah tak boleh telan dah. Tak boleh dah nak telan. Susahlah nak cari orang lelaki yang tangkap bini red-handed. Tengah berzina, boleh terima lagi bini. Susahlah. Mungkin ada dalam 1000 orang seorang. Tapi duk ada ni, bila tengok macam tu, tak mau dah. Bukan tak mau saja. Dia adukan benda ni ke pihak berkuasa. Dia pergi di mahkamah dan sebagainya, dia bagi tahu kata isteri dia berzina. Dalam Islam, apabila dia tuduh orang berzina, tak kira hang tuduh bini hang ke, hang tuduh siapa ke, hang kena tampilkan 4 orang saksi. Bila terkeluar aja di mulut tuduh, sangkut dah. Kena kemukakan 4 orang saksi. Kegagalan menampilkan 4 saksi boleh menyebabkan belakang dia kena 80 rotan. Macam mana dia nak buat? Dia pergi habaq dekat mahkamah, dia kata wallahi, menangis teriak yang mata darah. Dia kata saya tengok dia berzina. Wallahi, tak ada apa saya nak pergi fitnah bini saya. Mahkamah tidak boleh layan benda macam ni. Mahkamah kata 4 orang saksi. Dia kata tuan gila ke? Dia kata kat hakim gila. Dia kata tuan gila ke? Saya balik, pukul duduk cerita balik kejadian tu. Saya buka pintu tengok dia tengah berzina. Kalau saya panggil orang pun tak nak sampai dah habis. Macam mana saya nak kemukakan saksi? Tapi benda ni betul tuan. Dia kata saya tak sumpah. Saya tak bohong. Saya sanggup bersumpah dengan nama Allah. Ambil my Quran. Saya bukan takak junjung. Saya papak makan pun sanggup. Kerana memang saya tengok. Macam ni Mia duk cakap. Tuan-tuan. Macam tu Mia cakap. Hakim ni pun dia ada insting. Dia ada satu inner feeling. Dia ada satu naluri dia. Dia tengok ke cara kau ni cakap, dia tahu betul ni. Tapi apa nak buat? Prosedur kena macam tu. You kena ada 4 orang saksi. Bagi suami yang menuduh isteri berzina, dia boleh terlepas daripada kena 80 rawatan. Dengan syarat, dia buat li'an. Dia pergi bersumpah dalam satu majlis li'an ni, dia dengan bini dia bersumpah di depan. Laki sebut 4 kali di depan hakim ni, dia kata, demi Allah, saya kata bini saya berzina. 4 kali. Dia kena sebut macam tu. Dan selepas 4 kali, sebelum masuk kelima, hakim kena kata dekat dia, you baik-baik sikit sebelum you sebut sumpah yang kelima ni. Kerana benda ni boleh makan diri. Hakim kena peringat dia. Dia kata saya akan sebut. Kalau sekiranya saya bohong, saya sedia terima laknat Allah. Dia kata. Bila habis aja dia kata, bini dia akan dikenakan hukum rejam. Pasal dah kahwin. Kena hukum ambil batu punggai sampai mati. Bini boleh selamat atas dunia. Daripada rejam, dengan dia pula sumpah 5 kali. Dia sumpah kata apa? 4 kali dia kata, ya, dengan nama Allah, laki saya bohong. Dengan nama Allah, laki saya bohong 4 kali. Kali kelima dia kata, kalau sekiranya laki saya benar, saya sedia mendapat murka Allah. Dia kata macam tu. Dengan berlakunya sumpah li'an, sumpah laknat suami isteri ini, rumah tangga dan ikatan perkahwinan laki-laki perempuan ini berderai dan tidak boleh bersama lagi sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tu dia panggil li'an, dia bukan mubahalah. Hak kita cerita tadi mubahalah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi benda ni. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni cerita li'an ni, kita selit masuk sikit. Dalam sebuah hadis
Sahih riwayat Imam Muslim. Jadi cerita ni, satu orang sahabat Nabi bernama Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, dia tengok bini dia berzina. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia report. Dia kata, ya Rasulullah, isteri saya berzina. Dia kata, tuan-tuan, senang tuan-tuan. Suami nak tuduh bini berzina ni, Allahu Akbar. Bila dia sanggup tu, Allah. Hilal bin Umayyah pergi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tengok bini saya berzina dengan satu orang yang bernama Syarik bin Sahma. Dia kata, saya tengok mereka berzina. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi kata dekat dia, kamu akan kena sebat 80 kali kalau tidak ada saksi. Tak ada, dia kata, memang tak ada saksi. Maka akhirnya Nabi SAW bagi tahu dekat dia prosedur li'an tadi. Sumpah dengan nama Allah, kata bini berzina. Kalau sekiranya dia bohong, Allah laknat dia. Bini pun main deny, main nafi. Bini dia kata, no, saya tak berzina. Laki saya bohong, laki saya bohong, laki saya bohong, laki saya bohong. Yang keempat dia kata, kalau laki saya betul, Allah murka saya tak apa. Berlaku kepada Hilal bin Umayyah. Dia tuduh bini dia berzina dengan Syarik bin Sahma. Bila dah buat proses li'an ni, rumah tangga mereka pun pecah habis. Tapi Nabi SAW, Nabi SAW kata apa? Nabi kata, absiruha. Hukuman tak boleh jalan, pasal li'an dah jalan. Laki-laki tak kena sebat dan perempuan pun tak kena rejam, pasal dua-dua ni dah bersumpah li'an. Tapi Nabi SAW yang menjadi hakim kepada masalah ni, Nabi kata, absiruha. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, kita pakat-pakat tengok isteri kepada Hilal bin Umayyah ni. Kita pakat tengok. Fa in ja'at bihi abyad sabtan qadi al-ainain fa huwa li Hilal bin Umayyah. Nabi kita tunggu sampai isteri Hilal bin Umayyah ni beranak. Kalau anak yang keluar esok ni kulit dia fair skin, kulit cerah. Nabi kata, sabtan, rambut lurus. Kalau baby yang keluar mai esok ni kulit cerah, rambut lurus. Qadi al-ain, dan juga mata dia ni kemerah-merahan. Fahuwa li Hilal bin Umayyah. Nabi kata, betul, itu anak Hilal. Nabi kata. Sebaliknya, Nabi kata, wa in ja'at bihi akhal ja'dan hamsyas saqain. Nabi kata, kalau budak beranak keluar mai esok ni, budak ni mata dia hitam. Budak ni rambut dia kerinting, ja'dan, tinting. Wa hamsyas saqain, dan perut betih dia kecil. Perut betih dia tu kecil, betih kering, betih kecil. Fahuwa li Syarik bin Sahma. Dia kata, itu anak Syarik, memang bini dia berzina betih. Nabi kata, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fa umbitu annaha ja'at bihi akhal ja'dan hamsyas saqain. Beranak-beranak mai keluar, budak tu sebiji macam muka laki-laki yang dituduh berzina dengan bini Hilal bin Umayyah. Pam, kata keluar-keluar mai tengok, Allahu Akbar. Hak Nabi kata tu sudah jadi. Jadi hukuman dijalankan tak kepada bini Hilal bin Umayyah? Tak. Hukuman dunia dia terlepas. Akhirat tu tunggu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita li'an. Yang kita duk baca ni apa dia? Yang kita duk baca ni cerita mubahalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rumah tangga ni kadang-kadang pening, tuan-tuan. Rumah tangga. Tuan-tuan tengok, ni kita duk dalam suasana pandemik COVID-19.
Tak, virus ni apa satu gila menyaduk ada. Dia mai balik. US, kes harian sudah meningkat 1 juta lebih sehari. Positif COVID-19, Omicron ni, di US 1 juta orang lebih. Sebelah kita, Thailand, 200 ribu dah duk naik lah ni. Dia mai balik. Tak habis gitu tuan. Tak habis lagi. Pakat-pakat jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. COVID ni pun makhluk Allah. Allah kata apa dia kena dengar. Kita minta kepada Allah, hak tu jangan lupa. Kita duk jaga ni, duk jaga. Kita pakai face mask, kita jaga. Lebih pada tu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja kalau cakap dia dengar. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dalam tempoh pandemik ni, permohonan cerai runtuh, permohonan nak runtuh rumah tangga. Saya tengok Sinar Harian 12 Oktober tahun lepas. Bulan 10, 11, 12, 1, baru 3 bulan tak sampai lagi lepas. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri masa tu buat satu statement dalam Sinar Harian 12 Oktober 2021. Dia kata permohonan cerai bagi pasangan Islam yang difailkan daripada bulan Mac sampai bulan 10 saja. Bulan 3 sampai bulan 10 saja. Permohonan bercerai 66,440 pasangan Islam. 66,440 orang permohonan untuk nak cerai rumah tangga. Selangor paling tinggi 12,479. Tuan-tuan jangan salah faham. Lu ingat kata orang Selangor ni teruk je, depa COVID pun depa tinggi, bercerai pun dia bukan. Pasal apa depa tinggi? Pasal population depa besar. Selangor tu negeri yang orang Pulau Pinang saja ada 4,000 di sana. Haduk pi buat onang ni bukan depa, orang kita pun ramai duk pi buat onang tapi masuk dalam statistik negeri dia. Bukan orang Selangor tu teruk, bukan. Tapi sebab dia ramai, maka banyaklah kes yang berlaku. Selangor 12,479 permohonan cerai. Bukan cerai, memohon untuk cerai. Tuan-tuan, Penang 2,978 orang. Penang ni saja pun Islam minta cerai 2,978. Manakala non-Muslim, orang bukan Islam, dalam tempoh yang sama failkan tuntutan perceraian 10,346. Kita orang Islam lagi ramai hidup jadi rosak rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang kata keadaan rumah tangga yang ada pada hari ini. Baik, kita sambung apa? Dia kata anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ahlul Bait. Kita dulu dengar orang sebut Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait ni? Siapa mereka ni? Ni dia nak beritahu. Dia kata adalah tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala lamma anzalallahu hadhihi al-ayah nad'u abna'ana wa abna'akum da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husainan. Okey, tadi apabila geng Nasrani daripada Najran tak mau pakai ayat Quran yang Nabi baca, tak mau pakai. Allah suruh Nabi ajak mereka bermubahalah, sumpah laknat. Ajak mereka mai bermubahalah, ajak mereka mai sumpah laknat. Okey. Prosedur nak buat sumpah laknat ni apa dia? Dalam Quran ni ayat kita duk baca ni. Allah Subhanahu wa taala suruh dua pihak yang nak bermubahalah ni bawa segala anak bini keluarga mai di tempat nak buat sumpah laknat ni. Bawa mai anak bini. Siapa suruh ni? Allah sebut dalam Quran, nad'u abna'ana wa abna'akum. Kami panggil anak-anak kami, hampa panggil anak-anak hampa. Panggil mai semua. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata panggil keluarga, Nabi panggil Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa Fatimata, Nabi panggil Fatimah, anak Nabi.
Wa Hasanan, Nabi panggil Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Kecil masa tu. Wa Husainan, dan panggil cucu Nabi Sayyidina Husain. Panggil mai untuk berada di dalam majlis mubahalah, majlis nak sumpah laknat ni. Panggil keluarga terdekat mai. Dalam tafsir ayat dia cerita, pasal apa yang panggil keluarga terdekat? Pasal apa panggil bini, pasal apa panggil anak, pasal apa panggil menantu, pasal apa panggil cucu, pasal apa? Pasal benda yang nak disumpah laknatkan ini benda besar. Maka panggil orang yang dekat-dekat ini menunjukkan seriusnya benda itu. Itu maksud dia, bukan ada pasal apa pun. Baik. Kemudian dia kata diriwayatkan pada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, tak kala diturunkan Allah ayat tadi, kami dan kamu panggil anak cucu, dan juga diri kamu dan diri kami semua panggil, mai kita pakat-pakat duduk sini, maka telah dipanggil oleh Nabi SAW akan Sayyidina Ali dan Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi panggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ini keluarga. Maka berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama kata apa? Yang kata Ahlul Bait itu ialah Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Ini 5 saja. Sebahagian ulama, khususnya golongan Syiah. Syiah bila kata Ahlul Bait, dia kunci 5 orang ni. Okey? Siapa dia? Fatimah, anak kesayangan Nabi. Saya nanti baca hadis berkaitan dengan seorang-seorang ni. Nak tunjuk how close depa ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil Fatimah, panggil Husain, panggil Hasan, panggil Ali, panggil Husain. 5 orang termasuk dengan Nabi untuk sama-sama berada di tempat nak bersumpah laknat dengan Nasrani yang mai daripada Najran ini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Allahumma haula'i ahli. Itu perkataan Nabi sebut. Nabi kata, ya Tuhanku, ini sekalian adalah ahli bait, keluarga rumah aku. Nabi sebut macam tu. Maka sebahagian ulama kunci Ahlul Bait 5 orang ni aja. Begitu. Maka hadis itu menunjukkan ahli ataupun family Nabi itu ialah yang tersebut di dalam hadis itu. Kata ulama, sungguh pun Nabi SAW sebut 4 orang itu sebagai isi rumahnya, tetapi tidaklah hadis itu menafikan lain daripada itu sebagai bukan keluarga Nabi. Ada sebahagian ulama yang lain kata apa? No. Dia kata bukan 5 orang tu saja. Bila sebut Ahlul Bait ni, dia ada lagi. Sebahagian ulama kata. Di antaranya siapa dia? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Yang dikatakan Ahlul Bait itu ialah satu, Nabi sendiri. Yang kedua, semua anak-anak Nabi. Bukan Fatimah sahaja. Nabi ada anak perempuan nama Zainab. Nabi ada anak perempuan nama Ruqayyah. Nabi ada anak perempuan nama Ummu Kulsum. Nabi ada anak perempuan nama Fatimah. Semua tu Ahlul Bait. Itu semua keluarga Nabi. Nabi ada anak laki-laki. Bahkan Nabi ada lagi keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka Imam An-Nawawi, dia kata Ahlul Bait ialah selain daripada 5 tadi, termasuk juga adik-beradik kepada Fatimah yang menjadi anak Nabi, termasuk juga keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Penting nak tahu siapa Ahlul Bait ni. Penting. Pasal apa? Pasal mereka ni semua tidak boleh terima zakat. Dia ada kesan hukum daripada ditentukan siapa dia Ahlul Bait. Mereka ni tidak boleh terima zakat. Kalau bagi zakat dekat mereka, zakat tidak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mereka ni semua orang hebat-hebat. Kita tengok hadis. Di antara hadisnya apa dia? Hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu.
Dia kata, in kanat ahabba asma'i Ali radhiyallahu anhu ilaihi la Abu Turab. Ni nak cerita tentang Ali. Betapa Ali ni dia cukup sayang Nabi. Dan betapa Nabi ni cukup sayang dekat Ali. Dia mai dalam satu hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad ni sahabat Nabi. Dia mati lambat, dia umur tua baru mati. Tahun 88 Hijrah baru mati Sahal bin Sa'ad ni. Baik. Dia kata apa? Ni nak cerita, dia kata dekat hampa tentang Sayyidina Ali. Yang kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dia cukup syok kalau orang panggil dekat dia Abu Turab. Abu maksud dia apa? Bapa. Turab maksud dia apa? Tanah debu ni, turab. Dia suka orang panggil dekat dia Abu Turab, bapa kepada tanah debu. Pasal apa yang dia pergi suka sangat orang panggil dia Abu Turab? Dia kata, wa in kana la yafrahu an yud'a biha. Ali ni cukup seronok kalau orang panggil dia Abu Turab. Dia cukup seronok. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi nama dekat dia Abu Turab itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dia suka. Pasal Nabi yang panggil dia Abu Turab. Macam mana Nabi panggil Abu Hurairah tu, macam itulah Nabi panggil dekat dia Abu Turab. Kerana Nabi bagi gelaran tu kat dia Abu Turab. Pada nama tak syok pun. Bapa kepada turab, kepada tanah debu. Apa benda yang syoknya? Tapi dia syok. Pasal apa? Pasal Nabi bagi. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seronok dia bila orang panggil dia Abu Turab. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba yawman Fatimah. Satu hari, ni cerita. Satu hari Nabi pergi rumah anak dia, rumah Fatimah. Fatimah ni siapa? Isteri kepada Sayyidina Ali. Rumah dia tang mana? Rumah dia belakang rumah Nabi je. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, makam Nabi tu rumah Nabi. Balik belakang balik tu. Tuan-tuan pergi balik belakang daripada makam Nabi tu, dia ada satu macam platform. Dia raise up satu platform, bagi dulu baca Quran kat atas tu. Dan tu tempat dia panggil ahlu suffah. Sahabat-sahabat Nabi hak miskin-miskin ni pakai duduk-duduk situ. Daripada situlah boleh akses masuk ke rumah Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Situ aja rumah. Makna daripada rumah Nabi ni belaga pungkong dengan rumah Fatimah. Satu hari Nabi keluar pada rumah, mai rumah Fatimah. Kebetulan hari Nabi SAW sampai itu, Fatimah dengan Ali ni ada sikit krisis. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia. Biasalah. Orang kata apa? Lidah lagi tergigit. Ni kan pula suami isteri. Ada apakah sikit satu benda, sudah merajuk sikit. Ali bin Abi Talib ni. Dia keluar daripada rumah dia. Fa kharaja fattaja'a ila al-jidar ila al-masjid. Dia keluar daripada rumah tu, dia pergi masjid. Masjid tang mana? Tepi tu juga. Duk keliting kat tu. Keluar daripada rumah dia, dia pergi dekat dinding masjid. Dia pergi duduk sandang di dinding masjid tu, terlena pergi tuan tu. Pada muka. Bini marah, keluar pergi lena orang senang. Kan? Kita lah ni lah. Bini pergi apa kali, start tu keluar pergi pada muka. Keluar pergi duk kena kopi, kedai kopi apa-apa semua, telefon pun tak angkat, dia letak tepi gitu. Pada muka. Ali bin Abi Talib ada sikit clash dengan Fatimah, keluar pergi masjid. Pergi tidur duduk sandang di masjid. Masjid pada masa tu tak ada kapet macam ni. Masjid pada masa tu tak ada lantai kayu. Masjid pada masa tu tak ada lantai mozaik. Lantai tanah aja. Jadi pergi duduk di lantai masjid tu, berdebulah badan dia. Nabi SAW mai di rumah, Nabi tanya Fatimah, mana Ali? Dalam riwayat lain kata Fatimah tunjuk tu keluar. Ada krisis sikit. Nabi keluar pergi. Faja'ahu Nabi SAW yatba'uhu. Nabi keluar pergi ikut cari tang mana menantu dia duduk. Nabi ni sayang kat menantu ni. Keluar pergi tengok. Faqala Nabi SAW, huwaza muttaji'un fil jidar.
Oh, Nabi kata hang duk tani ke? Keluar dari rumah, mai duk tidur berguling atas lantai debu ni. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wamtala'a dhahruhu turaban. Masa Nabi sampai tu, belakang dia ni penuh debu. Pasal dia pergi tidur atas lantai tu. Belakang dia penuh debu. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu turab an zahri. Nabi pergi buang debu belakang menantu dia Sayyidina Ali ni. Tuan tengok. Nabi macam mana? Penyayang. Dia bukan sayang anak saja, menantu pun dia sayang. Dia tahu dah ni ada krisis, dia pi, dia tak tambah api, dia tak buat bagi jadi rosak, dia pi dia kata hang duk tani. Dia pi gabui debu ada belakang badan Sayyidina Ali. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah at-turab an zahri wa yaqul, sambil duk gabui debu, Nabi kata, ijlis ya Aba Turab. Nabi kata tak apa, duduk wahai Abu Turab. Nabi sebut Abu Turab tu, start pada tu orang semua panggil Ali ni Abu Turab. Dan Ali seronok. Nabi yang bagi gelar tu dekat dia, seronok dia. Tuan-tuan, nak cerita kata Nabi sayang Ali dan Ali cukup sayang kat dia. Apabila Ali suka orang panggil dia Abu Turab, kerana itu yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pula macam mana? Fatimah ni satu hari, hadis riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata kami duduk sama-sama isteri Nabi ni. Nabi duduk ada. Nabi sembang dengan bini ramai-ramai ni. Tengah-tengah duduk sembang, fa aqbalat Fatimah alaiha salam tamshi. Fatimah mai. Hadu anak ni semua isteri Nabi. Dengan Nabi duduk di situ. Tentu Fatimah masuk mai. La wallahi. Aisyah kata apa? Wallahi, demi Allah, ma takhfa masyiatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dalam hadis ni dia kata apa? Demi Allah, dia kata, wallahi, Fatimah anak Nabi ini, cara berjalan dia, cara dia langkah, cara dia berjalan ni sebiji macam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dia copy paste cara Nabi berjalan. Tuan-tuan, kita semua ni ada cara berjalan. Kita tak sedang, orang sedang. Kita tak sedang. Kan? Cara jalan tu. Macam-macam, saya dah sebut lah. Macam-macam. Kan? Ada cara dia. Orang tahu dah. Dia tak tengok muka, tengok ke belakang, tahu dah siapa dia. Fatimah ni, cara dia duk berjalan, dia melangkah ni, macam Nabi. Siapa kata? Aisyah radhiyallahu anha kata, sebiji cara jalan macam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Falamma ra'aha rahaba. Aisyah kata, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ni, tengah duk bercakap ni, isteri-isteri semua duk ada, dia nampak Fatimah mai. Nabi nampak aja Fatimah mai, bangkit pergi sambut Fatimah ni. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahlah Nabi bapa, dia bangkit tunjuk hormat anak dia. Fatimah mai, Nabi bangkit, rahaba, Nabi sambut, Nabi berdiri panggil dia. Faqala Nabi marhaban bibnati. Nabi kata marhaban, selamat datang wahai anak perempuan aku. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia bukan buat-buat. Tadi kita sebut tadi tasannu', buat-buat. Nabi dia bukan buat-buat. Itu karakter dia. Itu akhlak dia. Itu sifat dia. Bila orang tengok pun orang tahu natural benda tu. Berbanding dengan orang yang buat-buat ni, orang yang tengok tahu kata buat-buat. Dia tahu, dia tengok, alah dia ni aku. Orang tahu. Pasal apa? Pasal tak natural. Nampak tasannu', nampak dibuat-buat tu, nampak. Nabi SAW. Fatimah mai, dia bangkit berdiri. Dia sambut Fatimah sambil berdiri. Dia kata pula marhaban bibnati. Marhaban, selamat datang wahai anak perempuanku. Summa ajlasaha an yaminih. Suruh Fatimah duduk sebelah kanan dia. Isteri-isteri duduk ada, suruh Fatimah duduk belah kanan dia.
Hadis tu panjang, saya ringkaskan. Nabi bisik dekat Fatimah. Bisik. Isteri-isteri lain tak dengar. Pakat duk tengok ni apa hal pula dua beranak ni. Bisik. Tentu Fatimah menangis. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Tiba-tiba, riwayat Al-Bukhari. Tiba-tiba, Fatimah menangis. Menangis sungguh-sungguh. Nabi bisik pula dekat dia. Dia berhenti menangis. Oi, masing-masing dalam hati ini, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Kira nak tahu ni apa cerita ni, bisik apa ni? Eager to know. Nak tahu. Bila Nabi bangkit pi aja dia pegang Fatimah, anak tiri dia ni. Kata Fatimah, ayah kata apa tadi? Apa jawab Fatimah? Fatimah kata itu rahsia aku dengan ayah. Aku tak boleh share. Pasal apa? Pasal kalau ayah nak bagi hampa tahu, dia tak bisik kat aku. Dia abang bagi semua orang dengar. Bila ayah bisik kat saya, makna itu rahsia ayah dengan saya. Saya tak boleh bagi tahu. Aisyah pun kata tak apalah. Sehinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat Nabi, Aisyah mencari Fatimah, tanya balik yang tu. La ilaha illallah, dia tak puas hati. Dia tanya balik, dia kata Fatimah, ingat dah hari tu kami tengah duk ada hang mai, ayah bangkit sambut, suruh duduk sebelah dia, lepas tu dia bisik, lepas tu hang menangis kan, lepas tu ayah bisik pula, lepas tu hang berhenti menangis. Apa cerita? Fatimah kata apa? Dia kata ayah pun dah tak ada, saya cerita. Apa kata Fatimah? Dia kata ayah bisik hak mula, ayah habaq kat saya. Kata wahyu yang duk turun mai, Quran yang duk turun mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Jibril akan tasmi' bacaan itu setahun sekali. Wahyu turun ni setahun sekali dalam bulan Ramadan. Jibril akan mai jumpa Nabi, tasmi', suruh Nabi baca balik ayat-ayat yang turun tu setahun sekali. Nabi kata dekat Fatimah, Nabi kata tapi tahun ni Jibril turun mai tasmi' 2 kali. Dia habaq dekat Fatimah. Tahun ni dia kata Jibril turun 2 kali untuk cek bacaan. Dia kata itu tidak ada lain melainkan itu tanda ayah dah tak lama dah. Dia kata teriak dia ni, Allah dengar ayah dia yang dia cukup sayang ni, tiba-tiba habaq kata tak lama dah nak hidup. Menangis dia ni. Yang tu yang menangis tadi tu, yang Aisyah tengok tu. Lepas itu apa kata Nabi SAW kata dekat anak dia, dekat Fatimah ni, dia kata tapi tak apa, dia kata orang yang akan menyusul ayah daripada kalangan keluarga kita ni hang. Nabi kata dekat Fatimah, ayah akan wafat dalam masa terdekat. Dalam syarah hadis dia kata apa? Betul, itulah tahun kewafatan Nabi. Dan orang yang akan menyusul ayah lepas ayah wafat, orang keluarga kita ni yang akan menyusul rapat belakang ayah. Ayah dia kata kat dia macam tu. Betul tuan-tuan. 6 bulan selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat Fatimah radhiyallahu anha. Lepas itu Aisyah kata dekat dia, habis yang lepas itu kamu berhenti menangis tu, apa Nabi kata? Fatimah kata, bapa aku bagi tahu dekat aku, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin atau sayyidati nisa'i hadhil ummah. Nabi kata dekat Fatimah, hang tak seronok ke Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hang ketua kepada semua orang perempuan muslimah di hari akhirat esok. Hang jadi bos nombor 1, ketua kepada semua orang Islam perempuan di hari akhirat esok. Dia bila dia dengar macam tu, dia seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadis cerita tentang Sidina Ali dan hadis cerita tentang Fatimah radhiyallahu anha yang kata depa ni ahlul bait, ahli keluarga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita cucu pula 2 orang ni. Hadis daripada Al-Bara radhiyallahu anhu,
Dia kata ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali ala atiqih. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ahibbuh fa ahibbahu. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Al-Bara' bin Azib, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucu yang kata Hasan ni, Sayyidina Hasan ni, Nabi main dengan cucu dia ni kokong. Tahu kokong? Ambil cucu buah belakang, kokong, bawa. Nabi dengan cucu ni macam tu dia boleh main. Begitulah sayang Nabi dengan cucu ni. Dan bila Nabi tengok orang duk tengok dia duk main dengan cucu, Nabi kata apa? Allahumma inni ahibbuh. Ya Allah, aku sayang dekat budak ni. Dekat siapa? Dekat Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahibbahu. Nabi kata sayangilah dia. Aku sayang dia. Hampa kena sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cucu yang Nabi punya sayang, yang kata Ahlul Bait ni, macam mana ending dia? Macam mana kesudahan hidup dia? Di antaranya ialah Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata kuntu inda Ibn Ziyad. Aku satu hari ada bersama dengan Ibnu Ziyad. Siapa Ibnu Ziyad ni? Ubaidillah bin Ziyad. Dia ni amir yang menjadi penguasa di Kufah zaman Yazid bin Muawiyah jadi khalifah kerajaan Bani Umayyah. Okey. Ubaidillah bin Ziyad ni dia dilantik oleh Yazid untuk menjadi gubernur di Kufah. Kejadian cucu Nabi yang Nabi cukup sayang ni, Sayyidina Husain ni. Cucu Nabi dibunuh. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Husain anak Sayyidina Ali ni, apabila berakhirnya Tok Wan dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, startlah kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan naik jadi khalifah. Bila mati Muawiyah bin Abi Sufyan, naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Husain cucu Nabi ni, bila dia tengok Yazid ditabal sebagai khalifah, dia tak mau bagi taat setia. Dia tak mau bagi bai'ah kepada Yazid. Dia dengan beberapa orang pindah daripada Madinah, dia pergi ke Mekah. Dia duduk di Mekah 6 bulan. Penyokong-penyokong dia duduk ada di Kufah ramai. Penyokong kepada cucu Nabi ni duduk ada di Kufah ramai. Geng ni lah yang kemudiannya dipanggil Syiah. Mereka duduk ada sana ramai. Mereka tulis surat, mereka suruh Sayyidina Husain ni mai daripada Madinah, mai daripada Mekah, mai ke Kufah. Mereka ramai-ramai, mereka nak angkat Sayyidina Husain untuk jadi khalifah. Mereka tak mau iktiraf Yazid bin Muawiyah. Cerita politik tuan-tuan. Ini cerita politik zaman tu. Zaman selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman selepas mati Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar dah tak ada, Umar dah tak ada, Osman dah tak ada, Ali dah tak ada. Keadaan politik kacau bilau. Husain cucu Nabi ni pun bergerak daripada Mekah nak pergi ke Kufah. Kufah di mana tuan-tuan? Di Iraq. Nak pergi ke Kufah. Berita Sayyidina Husain cucu Nabi nak pergi ke Kufah ni tahu kepada Ubaidillah bin Ziyad ni yang kata gubernur Kufah. Dia dapat tahu. Dan dia dah dapat maklumat kata Husain mai ni untuk ditabal sebagai khalifah. So dia buat apa? Dia hantar pasukan tentera dia pergi bertembung dengan cucu Nabi Sayyidina Husain ni di satu tempat yang bernama Karbala. Berjumpa di situ. Dan berakhir dengan apa? Dengan Sayyidina Husain ni dipancung putih tengkok dia. Tuan-tuan boleh bayang cucu Nabi. Nabi cukup sayang. Nabi duk baca khutbah buat naik cucu. Duk sekali di atas. Dalam hadis sahih cerita, Nabi duk baca khutbah ni, saat tengok kepada makmum dekat jemaah, saat tengok dekat cucu. Saat tengok dekat makmum, saat tengok dekat cucu. Punya sayang Nabi
sallallahu alaihi wasallam kepada cucu ni, Hasan dengan Husin ni, Hasan abang, Husin adik. Nabi semayang jadi imam, cucu main naik rabat duk atas kepala, atas belakang Nabi. Nabi lamakan sujud dia. Nabi nak bangkit lagi, Nabi cempung, tahu cempung? Nabi cempung, pegang cucu ni, ambil tak tepi, Nabi sambung semayang. Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husin bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa itu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husin ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul, Ibnu Ziyad yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil ranting kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfih. Dia ambil satu ranting kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala duk ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu misla hadza husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu ke hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi. Dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia, tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk mai dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan, tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apapun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. So yang dikatakan Ahlul Bait itu cerita dia. Anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam An-Nawawi kata termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Baik, penggan last ni dia kata apa? Utusan Nasrani takut berdoa laknat bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut. Iaitu apabila dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat Quran tadi, maka berkata mereka kepada Nabi, biarlah kami pulang, kami berkumpul sama-sama kami supaya boleh kami runding. Bila Nabi kata dekat mereka, mai kita pergi bermubahalah. Kalau hampa kata hampa betul bahawa Isa ni Tuhan ataupun anak Tuhan, dan aku kata dekat hampa Isa ni hanyalah Nabi, dia tak ada sangkut paut dengan ketuhanan. Hampa kata hampa betul, hampa kata aku salah.
Aku kata aku betul, aku kata hampa salah. Lah ni tak selesai masalah. Jom kita pi bermubahalah. Allah menjadi saksi. Kita bercakap, Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya apa yang aku kata betul, Nabi kata, dan hampa salah. Kalau sekiranya aku salah, hampa betul, aku sedia untuk menerima akibat daripada sumpah laknat ini. Jom. Bila Nabi cabar macam tu, puak-puak Nasrani Najran ni, dia kata, okey, tak apa Muhammad lah macam ni, kami balik bincang Ustaz. Kami balik bincang. Pekerjaan sama-sama berdoa minta turun laknat ke atas siapa yang bohong. Kemudian besok kami mai balik. Kami balik bincang, esok kami beritahu macam mana. Setuju tak setuju sumpah laknat ni. Maka tak kala berhimpun mereka sama-sama mereka berkata mereka itu kepada kepalanya, apa fikir tuan? Ni balik hidup sembah. Macam mana ni? Kita nak terima ke cabaran mubahalah daripada Muhammad ni? Kita buat seperti yang dikehendaki oleh Muhammad ataupun tidak? Macam mana? Maka jawab yang kepala ni, sesungguhnya sekalian kamu sudah tahu bahawa sekalian orang yang beragama bahawa kita ini agama Nasrani, bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas sembang sama mereka. Betul Ustaz. Kita ni orang Nasrani, dalam Injil memang bagi tahu dia ni memang Nabi betul. Hanya main-main dia dah. Memang Muhammad ni pesuruh Allah. Maka jika kamu ikut seperti kemahuan dia, pastilah binasa sekalian kamu dengan tiada syak lagi. Jangan. Kitab kita pun bagi tahu Muhammad ni betul. Nabi cari pasal dia kata. Hampir sumpah laknat, sure Allah akan turun laknat dekat kita. Maka jika tidak mau sekalian kamu menurut seperti kemahuannya, maka pergilah sekalian kamu wadang akan dia. Lah macam ni. Esok kita pergi jumpa dia, wadang. Wadang maksud dia apa? Kira goodbye, kami nak balik ya. Tak jadi, mubahalah tak jadi. Kami nak balik Najran. Begitu. Dan pulanglah kita ke negeri kita. Maka pergi mereka itu kepada Nabi SAW. Tiba-tiba dijumpa mereka akan Nabi SAW duk dukung Sayyidina Husain. Depa pipi Nabi tengah duk dukung cucu. Sebelah tangannya memimpin Sayyidina Hasan. Itu dia yang kata Nabi. Nabi dengan cucu ni, Allahu Akbar. Sebelah duk dukung Husain, sebelah duk pegang Hasan. Dan Fatimah berjalan di belakangnya. Dan Ali berjalan di belakang Fatimah. Maksudnya apa? Nabi dah ready dah untuk mubahalah. Kemarin Nabi kata, hampa bawa semua kaum keluarga hampa mai, aku akan bawa kaum keluarga aku. Keesokan harinya, Nabi dah pergi dah. Nabi bawa ada cucu dua orang, bawa anak, bawa menantu semua, Nabi dah pergi dah. Dan didengar mereka itu akan Nabi SAW bersabda kepada anak menantu dan kepada cucunya. Lepas sampai-sampai dengar Nabi duk bercakap dengan anak menantu dengan cucu ni. Nabi kata apa? Apabila aku berdoa, kamu ucapkan amin. Nabi nak buat sungguh dah. Ni yang takut. Nabi bukan melawak. Dengar Nabi duk kata, ni saat lagi berjumpa dengan puak Nasrani ni, aku nanti buat sumpah laknat. Aku doa aja, hampa semua pakai sebut amin. Bila dilihat oleh utusan Nasrani itu, Nabi yang demikian itu, maka berkata seorang padri besar, dia kata, wahai sidang jamaah Nasrani, sesungguhnya aku lihat wajah-wajah orang yang jikalau minta mereka itu pada Allah, nescaya hapus satu gunung, nescaya hapuslah ia akan hilang daripada tempatnya. Ketua padri kata apa? Dia kata kat geng dia, aku tengok muka Nabi Muhammad, aku tengok muka Ali, aku tengok muka Fatimah, aku tengok muka cucu dua orang ni. Ini muka apa? Muka orang yang kalau dia minta Allah mesti lulus. Dia kata begitu. Dia kata, ya ni jangan main-main. Dia kata. Maka janganlah kalau depa minta doa, kalau dia kata depa ni macam ni punya muka Nabi Muhammad, muka Fatimah, muka Ali, muka Hasan, muka Husain. Macam ni punya muka kalau minta supaya Allah hilangkan gunung, gunung pun hilang, dia kata. Dia yakin tentang kebenaran Nabi SAW.
tapi tak mau beriman dengan Nabi. Macam tu. Baik, janganlah sekalian kamu nak berlawan doa dengan Tuhan mereka ini. Pasti binasa kamu semua. Dan tiada tinggal atas muka bumi ini orang-orang Nasrani sampai kiamat. Dia kata, mau Allah bagi lingkup kita semua sekali. Dia kata lagu tu. Maka mereka itu pun berhadap kepada Nabi serta katanya, ya Abul Qasim, sesungguhnya kami dah fikirkan, tak usahlah kita lawan, minta pada Tuhan. Biarlah engkau atas agama engkau, kami agama kami. Dia pergi settle macam tu. Dia kata lah macam ni ya. Lah ni ikut suka hang lah macam mana, kami ikut kami ya. Kita settle tahun ni kami nak belah. Kena habis lagu tu aja. Jawab Nabi SAW, telah enggan kamu semua daripada berlawan doa dengan Tuhan, dengan aku. Oh, Nabi kata nikah tak jadi ya ni? Nabi kata tak jadi ke? Maka hendaklah masuk Islam sekalian kamu. Nabi kata kalau macam tu 1-0. Hampa mengaku hampa kalah. Kalau dah kata kalah, mai sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata masuk Islam lah. Dah hampa tahu dah kata kami di pihak yang benar. Mai kita masuk Islam. Supaya jadi sekalian kamu semacam apa yang ada bagi orang-orang Islam. Dan atas kamu semacam mana ada apa-apa atas mereka itu. Senang, hampa pun jadi orang Islam, hampa dengan kami tak ada beza apa. Senang, kita jalan sekali. Maka enggan mereka itu masuk Islam, tak mau. Masuk Islam pun tak mau. Sabda Nabi SAW, kalau kamu semua tak mau masuk Islam, pasti aku hantam sekalian kamu di dalam perang. Nabi kata kalau hampa memilih untuk tak mau masuk Islam, maknanya satu hari kita akan berjumpa dalam medan perang. Nabi kata lagu tu. Maka jawab mereka itu, ya Abul Qasim, tiada kami mau berlawan perang dengan orang Arab. Dia kata pula, kami perang pun tak mau, apa pun tak mau. Tetapi bolehkah kita berdamai? Tuan-tuan nampak tak? Dia nak abang apa kat kita ni? Islam masa tu. Islam masa tu digeruni. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Takut ni musuh-musuh Islam ni. Dengar Islam mereka takut masa tu. Masalah mereka tengok kita, mereka nampak kita ni macam ulam kacang kelisa. Mereka nak cicah dengan sambil belacan. Mereka tak takut kat kita lah ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita pun tak pegang Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tidak mulia dengan Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita hari ini berpecah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita hari ini pecah sampai tak boleh pecah dah. Pecah kita ni, pecah parti, pecah politik, pecah ideologi, pecah mazhab, pecah apa, macam-macam jadi. Yang perpecahan itu mengundang kepada kebinasaan kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Iaitu jangan engkau serang kami masa tu. Orang Nasrani minta dekat Nabi, tolong jangan serang kami dan jangan bagi takut akan kami dan jangan engkau larang kami daripada ikut agama kami. Minta dekat Nabi, tolong jangan larang kami daripada kekal dalam agama kami. Dan kami sanggup tiap-tiap tahun bayar ufti, bayar cukai. Sendiri, Nabi tak minta, mereka sendiri minta. Tolong jangan serang kami, jangan buat apa kat kami. Kami sanggup bayar cukai. 2,000 pasang pakaian. 1,000 kami bayar masa bulan Safar, 1,000 kami bayar masa bulan Rejab. Serta 33 baju rantai. Ni hak nak bagi dekat Nabi ni. Nak minta supaya jangan kacau mereka. Dan 33 ekor unta dan 34 ekor kuda perang. Maka diterima oleh Nabi SAW perdamaian itu. Dan mereka itu pulang ke negeri Najran. Kembali mereka ke negeri Najran dengan semua kumpulan-kumpulan dia. Itu semua cerita daripada tafsir Al-Khazin pada mentafsirkan ayat 60 surah Ali Imran. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan, kita masuk sejahat-jahat orang mati kena bunuh itu ialah orang yang mati murtad. So kuliah akan datang insya-Allah kita akan menggarap isu murtad. Okey? Isu murtad. Kita nak cerita daripada awal. Apa yang kata murtad tu apa? Kita nak cerita macam mana sampai boleh jadi, apa benda yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Yang kata murtad dengan perbuatan tu macam mana, yang kata murtad dengan perkataan tu macam mana, yang kata murtad dengan i'tiqad hati itu macam mana. Dan apa hukum yang Islam kenakan kepada orang yang murtad. Dan
Macam mana orang yang mati dalam keadaan murtad ni macam mana? Dari segi pengurusan mayat dia macam mana, kesudahan dia di akhirat esok macam mana, kita nak tengok. Kita ingat lagi dulu Malaysia dengan isu Lina Joy satu masa dulu. Lepas itu dia main pula isu apa, satu budak perempuan tu, lupa dah nama dia, Aisyah Bukhari, anak ustaz, anak Tok Imam, tiba-tiba boleh declare, kata tak mau Islam, nak tukar agama. Terkejut bapa ni. Bapa ni ustaz, Tok Imam masjid. Tak pernah dia sangka anak dia yang dia asuh, yang dia bela dengan penuh kasih sayang, dengan diberikan pendidikan Islam secukupnya, dan budak ni kira dah boleh jadi ustazah, dah ada 4 senawi. Tiba-tiba satu hari balik habaq kat bapak dia, "Bapak, saya tak mahu dari Islam." Allahu Akbar, tuan-tuan. Terkejut, tuan-tuan. Meletup kes tu di Malaysia 25 tahun dulu. Terkejut. Ini yang dikatakan murtad. Murtad ini dia satu penyakit, satu gejala. Dia panggil riddah murtad. Kita akan tengok benda tu. Baik. Kemudian kita nak tengok pula tajuk yang akan datang ni. Quran ada cerita tentang manusia di hari akhirat esok. Ada yang berwajah bercahaya dan ada yang berwajah hitam legam. Apa maksud yang kata di hari akhirat esok ada orang yang Allah bagi muka dia bercahaya? Bercahaya macam mana? Dia nak cerita itu. Yang kata dia dibangkitkan, tiba-tiba muka dia sebam, hitam legam. Hitam legam macam mana? Dia akan bincang benda tu dalam ayat-ayat yang akan datang. Kuliah yang akan datang, kalau dan kita akan tengok tentang yang dikatakan umat Nabi Muhammad ni special, istimewa. Apa istimewa dia? Itu tajuk akan datang. Apa istimewa yang kata umat Muhammad? Kita ni umat Nabi Muhammad. Kita ada rasa ke kita ni special? Apa special yang agama kata ada dekat kita? Benda tu dia akan bawa main. Quran kata apa? Hadis kata apa? Dia akan main pula perbincangan yang Nabi SAW kata, "Satafriqu ummati ala sab'in ala salasa wa sab'ina firqah." Umat aku akan pecah kepada 73 puak. Dia nak cerita tu, yang kata 70 puak ni, 70 tu apa? Ni tajuk yang akan datang ni. Kemudian dia akan main pula tajuk tentang Uhud. Satu, perang Uhud. Yang kedua, perang Uhud itu berlaku di kawasan Bukit Uhud, Jabal Uhud. Apa ada dengan Uhud ini? Apa ada dengan Uhud ini? Sehingga kan Nabi SAW bila buat contoh, Nabi buat contoh tentang Uhud. Nabi SAW tengok Bukit Uhud. Nabi kata, "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Nabi SAW bila tengok Bukit Uhud, Nabi kata, ini bukit ni, Bukit Uhud ni. Ini bukit, dia kata dia sayang kita dan kita sayang dia. Apa hal dengan Uhud ni? Dia akan main cerita tu esok. Kita pergi haji dah, kita pergi umrah dah, kita dah tengok dah Bukit Uhud. Apa yang kita tahu tentang Uhud? Nabi kata kalau ada kematian, kamu iring jenazah, kamu semayangkan jenazah, dan kamu hadiri pengkebumian jenazah, kamu dapat pahala 3 qirat. 3 qirat itu apa dia? Satu qirat itu seumpama Bukit Uhud. Nabi kata. Pusing pi pusing mai Bukit Uhud. Uhud. Apa istimewa Uhud ini? Itu tajuk yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kat kita. Bulan puasa bulan 4. Tu ada 2 kuliah lagi, kalau tak terpelihot. Kalau tak jadi apa-apa. Kalau tak jadi apa-apa, bulan 2, bulan 3 dan 2 kuliah lagi, danlah kita tengok apa yang kita sebut di dalam kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa allazina amanu wa tawassaw bil
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.